Menteri dakwa isu pengiktirafan sijil UEC dipolitikkan untuk raih sokongan. Speaker Dewan Rakyat mohon masa siasat pertikaian kos padu. Mat Sabu persoal harga beras tempatan yang dilihat terlalu rendah. Anthony sarankan Gobin tidak perlu lepas jawatan walaupun kalah pemilihan DAP. PAS gesa SPRM segera bertindak siasat video skandal rasuah 8 adun. Klip audio rasuah bongkar ahli politik bincang akan pulang semula duit RM500,000. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mira Kilah dalam Netstep News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. Seorang menteri mengingatkan ahli parlimen tidak menjadikan isu pengiktirafan sijil peperiksaan bersepadu UEC sebagai alat politik untuk meraih sokongan. Menteri Pendidikan Tinggi Zamri Abdul Kadir seterusnya mengesyorkan sebuah kajian menyeluruh berkaitan UEC perlu dilakukan untuk mengetahui keberkesanan sijil tersebut kepada dasar pendidikan negara. Beliau turut menjelaskan bahawa sehingga kini UEC hanya diiktiraf untuk kemasukan ke institusi pengajian tinggi swasta IPTS. Sementara itu, Wee Jack Seng mempersoalkan mengapa kerajaan tidak mengiktiraf sijil UEC sedangkan ia diterima oleh Universiti Antarabangsa. Untuk makluman, Kerajaan Sarawak telah mengiktiraf UEC sebagai syarat untuk berkhidmat dengan Perkhidmatan Awam dan Pusat Pengajian Tinggi Awam Negeri Universiti Malaysia Sarawak. Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul Maklum sedang menyiasat pertikaian berhubung kos pembangunan dan pelaksanaan sistem pangkalan data utama padu membabitkan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dan Wee Ka Siong. Beliau berkata demikian selepas Chong Zemin membangkitkan peraturan mesyuarat dengan menyatakan Wee telah mengelirukan Dewan mengenai kos berkenaan. Johari kemudian memberitahu bahawa Wee telah menulis secara rasmi kepadanya untuk meminta Rafizi menarik balik kenyataan yang mendakwa Presiden MCA itu telah berbohong. Pada 6 November lalu, Rafizi ketika menggulung perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2025 peringkat Kementerian Ekonomi di Dewan Rakyat menafikan dakwaan Wee bahawa kos pembangunan padu berjumlah RM85 juta. Sebaliknya, Rafizi berkata perbelanjaan setakat September 2024 menunjukkan kos pembangunan dan pelaksanaan padu ialah RM31 juta dengan beberapa pecahan. Wee bagaimanapun berkata data dan laporan yang diperolehinya berhubung kos peruntukan padu tidak hanya melalui media rasmi kerajaan, malahan portal rasmi PKR dan Suara Keadilan. Harga beras tempatan dikatakan terlalu rendah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu memaklumkan bahawa cabaran utama yang menyebabkan kekurangan bekalan beras putih tempatan di pasaran adalah harga kawalan yang tidak kompetitif. Selain itu, Muhammad berkata kerajaan sedang mempertimbangkan untuk menyelaraskan harga padi di seluruh negara. Katanya ia dilakukan walaupun perbezaan harga antara negeri adalah keputusan perniagaan berdasarkan dinamik pasaran setempat. Beliau turut menjelaskan kajian tersebut akan memuktamadkan penyelarasan harga beras tempatan yang baru demi memastikan kestabilan harga padi di semua kawasan dan membantu meningkatkan pendapatan pesawah secara adil. Pada Sabtu lalu, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Fuziah Saleh berkata, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak lama lagi akan mendedahkan kartel beras dan padi yang telah memonopoli barangan makanan itu. Fuziah berkata Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC telah menyiapkan laporan mengenai perkara itu tetapi tidak dapat mendedahkannya buat masa ini. Setiausaha Agung DAP Anthony Loke berkata, Gobin Singh Dio tidak perlu melepaskan jawatan menteri yang disandangnya susulan kekalahan dalam pemilihan DAP Selangor baru-baru ini. Katanya keputusan itu sebagai sebahagian daripada proses demokrasi dalam DAP dan Gobin tidak perlu berundur sebagai Menteri Digital. Anthony Loke yang dipetik
Media turut menzahirkan penghargaannya kepada Gobin atas sumbangan beliau kepada DAP Selangor dan memberitahu bahawa Gobin memainkan peranan penting sebagai timbalan pengerusi DAP di peringkat kebangsaan. Dalam pemilihan DAP Selangor semalam, Gobin gagal mempertahankan jawatannya sebagai pengerusi DAP Selangor selepas tewas dipilih sebagai seorang daripada 15 ahli jawatan kuasa DAP Selangor. Jawatan pengerusi DAP Selangor kini disandang oleh Exco Pelaburan, Perdagangan dan Mobiliti Negeri Eng Zihan. PAS gesa SPRM untuk siasat dakwaan seorang pemberi maklumat berkenaan skandal rasuah melibatkan 8 adun. Sebaliknya, kata Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syari, SPRM tidak perlu menunggu laporan rasmi dibuat sebelum mengambil tindakan. Minggu lalu, media melaporkan 8 rakaman video yang didakwa memaparkan adun membincangkan rasuah berjumlah ratusan ribu ringgit yang diterima mereka untuk menyokong projek di negeri berkenaan. Dalam rakaman itu, seorang ahli perniagaan didengar berbincang mengenai pemulangan wang rasuah itu, memandangkan projek itu telah dibatalkan. Pemberi maklumat tersebut menuntut perlindungan diberikan kepadanya, namun Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki menegaskan ia hanya boleh dibuat selepas dia membuat laporan secara rasmi. Sementara itu, Fadli menggesa semua pihak agar tidak membuat spekulasi tidak berasas sehingga siasatan selesai. Dalam perkembangan sama, memetik laporan daripada Malaysia kini, satu rakaman audio berhubung skandal rasuah di mana seorang ahli politik dikatakan membincangkan rasuah yang diterimanya untuk menyokong projek di negeri berkenaan telah didedahkan. Klip itu yang dikongsi kepada Malaysia kini dipercayai diekstrak daripada salah satu daripada 8 video yang ingin diserahkan pemberi maklumat kepada SPRM. Rakaman selama 17 saat itu merupakan klip audio yang menurut Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki dimainkan semasa pertemuan antara Peguam Pemberi Maklumat dan Pegawai Suruhanjaya itu pada 30 Oktober. Difahamkan ia adalah dakwaan rakaman perbincangan seorang adun dengan seorang ahli perniagaan berhubung syarat memulangkan RM500,000 yang diterimanya sebagai balasan menyokong projek di negeri itu. Ahli politik yang didakwa itu mengatakan dia akan memulangkan jumlah itu secara berperingkat memandangkan lesen untuk projek itu telah dibatalkan. Dalam 8 video terbabit memaparkan adun yang berbeza dalam setiap satu yang dikatakan membincangkan rasuah yang diterima berkaitan projek yang sama. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia, bersama melangkah dengan yakin. Saya Merakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.